Assalamualaikum warahmatullahi. Semua orang tahu politik di Malaysia ini sedang melalui fasa yang sangat cacah merbah dan segala-galanya bermula daripada peletakan jawatan Tun Mahathir ketika political embroil yang berlaku pada hujung bulan Februari. Tidak kiralah pada siapa pun kesalahan itu hendak ditujukan ataupun siapakah yang digelar pengkhianat dan sebagainya, faktanya di sini tuan-tuan dan puan-puan, segala kemelut yang melanda negara pada hari ini dari segi politik adalah bermula tatkala Tun Mahathir meletakkan jawatan. Jadi sehingga kini keadaan menjadi sangat cacah merbah. Saya rasa tidak perlulah saya ulang tentang bagaimana Yang di-Pertuan Agong terpaksa masuk campur sehingga menyebabkan tertubuhnya Kerajaan Perikatan Nasional, kerana segala itu telah pun menjadi sejarah. Tetapi yang kita hendak bincangkan ialah kini dan sekarang serta pada masa akan datang. Apa yang akan terjadi? Seperti mana yang kita tahu juga, secara rasminya dekat Parlimen ketika ini, jumlah majoriti untuk Kerajaan Perikatan Nasional seperti mana yang telah dicatatkan ialah 112 berbanding dengan 110 daripada Puak Pakatan Harapan. Dan tidak kiralah bagaimana mereka ingin mendakwa ataupun sejauh mana mereka ingin klaim dan sebagainya, mereka sebenarnya tidak ada 129 yang digembar-gemburkan itu. Kerana kalau mereka ada 129 itu, dah lama dah mereka menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk meminta agar Yang di-Pertuan Agong menukar Perdana Menteri dan sebagainya. Dan dah lama Kerajaan Perikatan Nasional ini akan terkubur. Dan seterusnya terpaksa beralih kerajaan sekali lagi. Tetapi mereka tidak ada 129 itu, tuan-tuan dan puan sekalian. Cumanya apa yang berlaku kini ialah begitu galak sekali, orang kata apa, perebutan ataupun bolehlah kalau kita gunakan istilah yang sangat nakal ini, iaitu orang kata apa, pemujukan. Saya tak nak gunakan perkataan pembelian, saya gunakan perkataan pemujukan. Pemujukan para MP ataupun timbalan menteri ataupun menteri agar mereka ini beralih arah, melompat daripada Perikatan Nasional pergi ke Pakatan Harapan dan sebagainya. Dan semalam kita dikejutkan dengan ura-ura konon-kononnya akan berlaku sidang media yang dihadirkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian tugas-tugas khas iaitu Datuk Seri Muhammad Ridwan Yusof dan juga Timbalan Menteri Kerja Raya iaitu Syahrudin Mat Saleh, di mana ura-uranya mereka berdua ini akan mengumumkan untuk meletakkan jawatan serta keluar daripada Perikatan Nasional dan kemudian menyokong Tun Mahathir dan juga Pakatan Harapan. Cumanya seperti mana kita tahu, PC tersebut tidak menjadi kenyataan pada semalam. Sebab apa? Kita pun tidak tahu. Tetapi menurut satu video yang tular pada hari ini, memang jelas dan nyata bahawa kedua-dua insan ini memang merupakan penyokong Mahathir Mohamad. Memang mereka berada di Pejabat Bersatu menyambut Mahathir Mohamad, ketibaan Mahathir Mohamad dekat Pejabat Bersatu semalam. Dan memang ternyata jikalaulah perkara ini diteruskan dan anda kata kalau berlakulah undi tidak percaya di Parlimen pada bulan Julai nanti, kedua-dua insan ini kemungkinan besar akan menjadi Trojan Horse dalam Perikatan Nasional sehingga menyebabkan tumbangnya Kerajaan Perikatan Nasional. Dan sekiranya kalau betul kedua-dua insan ini melompat, maka majoriti yang akan berlaku dekat Dewan ketika ini, kalau campur tolak, mungkin akan menjadi 111. Okey? Dan bila jadi kerajaan 111 ini, kita akan menyaksikan berlakunya peristiwa hang Parlimen ataupun Parlimen tergantung kerana tidak ada pihak yang mempunyai majoriti. Kenapa beliau katakan tergantung? Kerana apa saja usul yang akan dibawa oleh kerajaan pastinya tidak akan dapat dilaksanakan kerana tidak mendapat majoriti. Dan apa juga usul yang akan dibawa oleh pembangkang juga akan menerima nasib yang sama, iaitu tidak akan majoriti kerana jumlah opposition dan juga government adalah sama, iaitu 111. Dan ini akan menyaksikan hang government, dan hang government ini sebenarnya tidak bagus untuk negara kita kerana pastinya banyak dasar-dasar ataupun usul-usul yang baik untuk rakyat yang cuba dibentangkan oleh mana-mana pihak tidak akan mendapat kelulusan kerana apa? Kerana tiada majoriti dan sebagainya. Dan kita tidak mahu perkara itu berlaku tatkala kita sedang berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini beserta dengan masalah ekonomi yang perlu kita pulihkan bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. Jadi apakah opsi yang terbaik untuk dilakukan pada ketika ini? Banyak pihak yang berpendapat bahawa yang terbaik sebenarnya bagi Malaysia ialah Parlimen dibubarkan. Kita serahkan balik mandat kepada rakyat supaya rakyat dapat memilih kembali ahli-ahli parlimen mereka, supaya ahli-ahli parlimen ini
dapat membentuk satu kerajaan yang kuat, insya-Allah, kerajaan yang mempunyai majoriti yang lebih ketara, dan selepas itu kerajaan ahli parlimen yang mendapat mandat dari rakyat ini akan menggunakan mandat mereka pula untuk melantik Perdana Menteri yang baru ataupun mungkin mengekalkan Perdana Menteri mana-mana calon yang ada. Jadi itu adalah lebih adil, lebih fair and square dan dapat mengelakkan negara daripada terus terjerumus dalam kancah politik yang tidak bertepi ini. Sebab andai kata kalau berlakulah keadaan di mana Pakatan Harapan pula berjaya menguasai kerajaan dan mendapat majoriti yang sedikit saja, mungkin kurang daripada 10. Tidak mustahil majoriti yang 10 itu pun akan melompat pula ke Perikatan Nasional dan akan menyebabkan kerajaan itu bertukar balik. Kemudian bila dah majoriti kat sini, mereka akan pindah ke sini pula. Bila majoriti kat sini, mereka akan dibeli ke sana pula. Jadi dia akan melompat-lompat sana dan sini sehingga menyebabkan kerajaan menjadi cacah merbah. The last thing that we can afford, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah kerajaan yang cacah merbah. Jadi tidak lain tidak bukan, jalan yang terbaik yang boleh dilakukan oleh negara pada ketika ini ialah dengan membubarkan parlimen bagi membenarkan PRU yang ke-15 dilaksanakan. Cuma timbul satu isu. Sekarang ini kita masih lagi bermasalah dengan COVID-19. Jadi bagaimana? Mungkin kita boleh cadangkan kepada SPR, boleh menjadikan PRK Chini yang akan berlangsung pada masa terdekat ini sebagai satu benchmark, sebagai satu pencontoh tentang bagaimana kita boleh melaksanakan SOP ataupun kita melatih SOP ketika proses pembuangan undi. Dan benda itu boleh dijadikan sebagai presiden untuk digunakan ketika PRU yang ke-15 kelak. Sebagai contohnya, let's say kalau parlimen dibubarkan pada hujung bulan 6, hujung bulan Jun. Maknanya SPR ada 60 hari sebelum untuk mengadakan PRU yang ke-15. Dan mungkin nanti pun 60 hari itu mungkin dapat diperbaiki, diperkemaskan lagi SOP-SOP yang ada bagi membolehkan PRU yang ke-15 dijalankan dengan pematuhan SOP yang cantik dan mantap, insya-Allah. Cuma lagi satu masalah, sekiranya kalau masalah pandemik COVID-19 ini tiba-tiba kembali melonjak ataupun tiba-tiba kembali meletup di negara ini. Jadi bagaimana pula keadaannya pada ketika itu? Sudah tentulah jikalau itulah keadaannya di mana kerisauan terhadap COVID-19 ini semakin mencanak dan juga angka-angka COVID-19 terutamanya di kalangan jangkitan tempatan, di kalangan warga negara semakin mencanak, mungkin jalan terakhir yang boleh dilakukan ialah dengan mengadakan magran buat sementara waktu, mengisytiharkan darurat buat sementara waktu bagi memberikan ruang dan masa agar pandemik COVID-19 ini dapat diturunkan dan kemudian bila pandemik ini dapat diatasi dan PRU ke-15 akan diadakan pada selepas itu. Tetapi langkah yang terakhir ini adalah langkah yang sangat tidak popular, pastinya akan menjadi buah mulut dan juga bantahan daripada pelbagai pihak. Tetapi apapun ketika ini, kita wajib untuk memerhatikan dengan rapat tentang apakah yang bakal berlaku sebenarnya. Adakah betul-betul Mahathir akan menggunakan segala move-nya untuk mengadakan undi tidak percaya dan sebagainya? Ataupun adakah Perikatan Nasional berjaya mempertahankan kedudukan yang rapuh ini? Ataupun mungkin yang di-Pertuan Agong berpandangan memang seeloknya kalau diadakan pilihan raya umum yang ke-15. Dan jikalau itulah keadaannya, adakah keadaan semasa iaitu berkaitan COVID-19 ini mengizinkan untuk kita mengadakan PRU ke-15? Apa-apa pun, in the end of the day, selagi mereka di atas itu bercakaran, selagi mereka di atas itu berebut kuasa, kita rakyat Malaysia yang biasa, yang marhain ini, kitalah yang akan menjadi bangsa. Jadi di sini saya ingin berpesan kepada para ahli politik di atas sana. Cukup-cukuplah berpolitik dan tolong jangan tamak sangat. Orang tamak selalu rugi. Apa yang anda ingin kejar? Ya, mungkin anda akan mendapat segala kekayaan, segala harta dan sebagainya kerana ketamakan anda. Tetapi berbaluikah kekayaan dan juga ketamakan anda itu sekiranya anda menjadi bahan maki oleh 33 juta rakyat Malaysia? Kalau 40 orang maki anda, berkemungkinan besar apa yang dimakikan itu menjadi kenyataan. Kalau sampai 33 juta orang yang maki anda, jadi anda faham sendirilah apakah natijahnya. Tepuk dada dan tanyalah iman. Kita orang Islam kan, sepatutnya kita ada iman. Dan orang yang beriman tidak akan mudah untuk menjual prinsip dan juga keadaan mereka semata-mata kerana harta, takhta dan juga wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf atas segala tutur kata yang tersalah dan juga terkasar. Bye-bye.